Okey, apa itu indeks? Indeks macam satu senarai yang dipilih khas dan dikelompokkan dan dibagi satu nama. Seolah-olah macam dalam sekolah, dekat sekolah ada kelas, ada 8 kelas. Lepas tu pihak sekolah buat indeks A, B, C sampai yang terakhir. Jadi dia ambil budak-budak yang bijak-bijak ni masuk dalam indeks kelas A, yang lepas tu B, C dan seterusnya lah. Jadi pihak sekolah boleh anggarkan lah apakah pencapaian yang akan dapat untuk hujung tahun dengan menganggarkan prestasi dalam kelas A tadi tu. So yang macam semalam tu yang kita tengok Public Asia Ethical, indeksnya adalah MSCI Asia Pacific US dollar. Yang kedua semalam Public Islamic Asia Tactical Allocation. Indeksnya pula adalah MSCI ACWI US dollar. Dan yang ketiga ialah Public Islamic Dividend. Ni fund tempatan. Indeks ni adalah FTSE Bursa Malaysia 100. Jadi yang ni tadi ialah dia punya, ni ialah sini, kita pergi ke sini. So ini ialah MSCI Asia Pacific Index. MSCI ni ialah Morgan Stanley Capital Index. So indeks ni dia masuk, ya, dia punya adalah dia large and mid cap untuk 5 developed market countries dan 9 emerging market countries dalam Asia Pacific region. Asia Pacific ni US sampai ke Japan, dia punya kawasan Pasifik tu lah, macam tu lah. Dan dia mengandungi 1542 syarikat dalam indeks ni. So ni performa ni lah, ada jatuh kat COVID ni kan. Okay, macam biasa. So ini dia punya top 10 lah. Untuk sebab dia tulis ni ialah Asia Pacific. Okay, Asia lah dia cover. Ada juga Australia ni. Yalah dia kena dekat Pasifik kan. Taiwan, ni top 10 dah. Taiwan Semiconductor. Okay, lepas tu untuk indeks, untuk fund ni Public Islamic Asia Tactical Allocation, dia punya indeks yang semalam kita tengok, indeks ni ya daripada yang kita tengok Morningstar semalam tu. So nanti kita bincang balik. MSCI, ni dia. Okay, kita klik, kita akan dapat ke sini. MSCI ACWI. ACWI ni apa benda? All Country World Index. Ni dia ambil world pula. Tadi Asia Pacific je. Kali ni dia ambil world lah. Bila dia ambil world ni, dia punya negara lagi banyak lah. 23 developed market dengan 27 emerging market. Developed market ni negara-negara maju lah. Emerging market ni negara yang tengah nak maju. Dia pula ada lagi banyak daripada yang tadi tu. 2,942 syarikat dalam tu. Dan indeks ni dia cover 80% equity lah. Performance dia macam ni. Okay. Dan kita boleh tengok syarikat-syarikat yang duduk dalam tu, top 10 nya adalah Apple. Memang gegasi ya. Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla. So nak kata kalau kita beli unit trust, memang kita melabur kat luar negara lah. Memang kalau kita nak terus melabur memang tak mampu lah. Harga dia pun dah mahal kan. So salah satu cara lah masuk dalam unit trust lah. Memang kita boleh melabur kat luar negara, US lah kan. United States, Japan, China, UK, France, dan lain-lain. So untuk yang satu lagi yang tadi, yang terakhir, Public Islamic Dividend ni, dia pula masuk ke FTSE Bursa Malaysia 100. Apa benda kan. So dalam Bursa Malaysia ni dia klasifikasikan yang biasa kita tengok kat TV tu, FTSE Bursa Malaysia KLCI. Dia ada 30 syarikat je. Macam Public Bank, Maybank, Top Glove. So yang indeks ni dia comparekan dengan 100 syarikat Bursa Malaysia. Okay.
So kita boleh tengok dalam dia punya research tu, research overview tu kat sini. So bila kita check dalam ni FTSE Bursa Malaysia series, sebab dia ada banyak jenis tadi. Dia ada macam-macam kan, small cap, emas. Okay. Lepas tu bila kita tengok dalam dia punya fact sheet ni, ni dia punya cerita. Okey, ini dia punya penerangan semua. Bila kita tengok, ini 10 top 10 dalam FTSE Bursa Top 10 Index. Ada Public Bank, Maybank, Tenaga Nasional, Top Glove, CMB, Petronas, Shartalega dan seterusnya. Kalau kita tengok, memang sah-sah ada counter riba lah. Public Bank, Maybank, CMB, ini confirm out. Sebab tu kita kena tengok, dia hanya compare index saja. Jadi macam mana nak tahu yang kita beli ni syariah ataupun tak syariah? Macam mana nak tahu syariah? Jadi sebab indeks ni kita nak tengok performance saja. Jadi dia syarikat yang kita tengok semalam tu, dia nak compare je. So macam mana nak tahu syariah? So jom kita tengok. So dalam public mutual, saya tak ada dia punya prospectus. Sepatutnya memang kita kena tengok prospectus lah. So salah satu cara public mutual, dia dah listkan dekat dia punya website. Dia ada compare kan dengan index ni, S&P Standard & Poor's Syariah Asia x Japan. So kita pergi, kita boleh google dia, pop terus kat sini, dia akan keluar macam ni. Dow Jones Islamic Market Asia Pacific x Japan, kecuali Japan dia tak nak masuk. So ini performance dia. So dia ada fact sheet, dia punya macam ni sampai sini je. Dia ada fact sheet dengan metodologi. So kita buka fact sheet dia, apa ada di dalam. Fact sheet ni adalah menceritakan description untuk index ni. Dia traded dekat Asia Pacific region kecuali Japan, dan mestilah memenuhi saringan yang telah dibuat oleh Syariah Advisor, Syariah Index Guideline kan. So dia punya ini performance dia. Okay, ini semua dia punya butiran-butiran. Yang ini adalah syarikat yang duduk dalam indeks tu, ada 1710. Macam yang tadi tu ada, yang ni dia ada 1500. Yang ada Apple tu pula ada dekat 2900 kan. Okey, tak apa. Jadi bukan saja syariah tu dia akan check tak ada alkohol, tak ada judi, tak ada arak, tak ada mengandungi riba. Juga dia akan check ESG. ESG ni environment, social government lah. Macam syarikat ni tak ada buat masalah-masalah environment, tak ada buat pemandangan manusia, macam suruh buruh kasar, tak ada bayar gaji, underage ke apa semua kan. Macam okay, ni dia punya top 10 index by weight. Number top 10 dalam index ni Tencent, Alibaba, Taiwan Semiconductor. Okay, ni ada Korea punya company satu lah, Hynix. Okay, lepas tu kita dah tahu public mutual dia compare, antara yang dia compare kan adalah ni semua indeks syariah ni lah. So kita dah tengok dia punya fact sheet tadi tu, kita tengok balik dia punya metodologi, macam mana dia cakap benda ni syariah kan. So bila kita pergi metodologi, ini metodologi yang Dow Jones lah yang buat lah. So ni ada dalam indeks tu dia ada banyak jenis indeks. Ada market China, ada China dan Hong Kong, Malaysia Titan 25, BRC, Brazil, Russia, China, macam-macam lah. Dan yang
Lepas tu dia ada syariah screening lah. So siapa yang duduk dalam tu? Syariah screening ni inilah. So yang duduk dalam tu adalah 4 orang ni. So mereka, salah seorang ni adalah daripada negara kita, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Memang agak famous lah kalau siapa yang ada dalam bidang kewangan. Dia orang panggil dia Syekh. Lepas tu ada juga dari Syekh dari Bahrain, Syekh dari Arab Saudi, Syekh dari US pada lah. So base dia untuk rating ni, dia ada base dekat London, Kuwait dan tempat-tempat lah. Tapi wakil daripada Malaysia kita ada seorang, Dr. Daud Bakar. So kita nak tengok juga orang yang tak kenal Datuk Daud Bakar ni, macam mana rupa ni kan. Okay, kita boleh google je. Ni dia kan. Ada kadang orang pernah tengok kan, siapa yang famous kan. Dia ada special punya website dia, MDB. So kita boleh tengok apa kerja-kerja dia buat kan. Ni ada buat buku, ada editor majalah. Ni okay, macam-macam lah kan. Dan juga tak silap saya, dan juga kita boleh check dalam SC, kita boleh check senarai selain daripada Datuk Daud Bakar ni, siapa lagi ahli-ahli panel syariah dalam Malaysia ni lah. So nombor 1 nama dia dah terus keluar nombor 1, Dr. Muhammad Daud Bakar. Dia juga pengerusi untuk Amani Group. So untuk ahli penasihat syariah ni, SC ni, mereka menasihatkan untuk syarikat-syarikat dalam Bursa Malaysia. Mereka akan check syarikat ni syariah ke tak syariah, non syariah ataupun syariah. So antara ni lah nama-nama yang akan saring syarikat-syarikat dalam Bursa Malaysia lah. So antara yang famous yang ramai yang kenal mungkin ni lah, Dr. Zaruddin Abdul Rahman lah. Okay, ni untuk SC lah, Malaysia punya SC. Tapi yang macam tadi tu ialah Dow Jones ni lah. Ni 4 ni. Kemudian bila kita public mutual, kalau kita beli, dia orang pun ada dia orang punya syariah advisor. Dalam public mutual, kalau kat website dia, kita akan tengok syariah advisor dia ialah dari Zico Syariah Advisory Service Nian Berhad. So ikut sekarang ni, Zico Syariah ni dia monitor 55 fund untuk public mutual ni lah. Public mutual saja ada 55 fund yang syariah yang dia orang pantau lah. So antara nama yang duduk dalam lembaga syariah untuk public mutual lah, Dr. Muhammad Akram Laldin. Lepas tu ada Dr. Ashraf Muhammad Hashim, Dr. Aida kan. So macam biasa kita nak tengok orang ni macam mana dia punya resume dia ke apa kan. Kita boleh google je tengok Dr. Aida ni macam mana kan. Macam ni kan. Lepas tu okay, dia punya background dia macam ni, daripada Islamik, pakar dalam takaful, okay, halal semua ada kan, halal certification lah apa. Lepas tu kita pergi yang tadi, yang nombor 2, Prof. Dr. Ashraf Muhammad Hashim. Jadi dia adalah CEO Isra Consulting. Kemudian dia juga duduk dalam Bank Negara Malaysia punya Syariah Advisory Council. Dan banyak lagi yang dia ada dalam ni. Ada lagi apa tadi tulis. Okey. Dan seterusnya Prof. Dr. Akram Laldin. Dia pun salah satu director Isra. Kemudian ni dia punya, memang dia punya portfolio, dia member untuk Syariah Advisor untuk KWSP, EPF pun, EPF adalah dia lah, salah seorang. HSBC Amanah dan juga Bank Negara Malaysia punya advisory punya Syariah Council lah. So ni dia punya kelulusan, dia punya banyak tulis paper berkenaan Islamic banking, fiqh, memang expert lah.
So kita tak payah khawatir lah kalau kita beli public mutual yang ada tulis Islamic tu, memang insyaAllah okey lah. Tiga-tiga tu mempunyai latar belakang yang memang hebat jugalah. Untuk kes malam yang kita bincang tu, Public Islamic Asia Tactical ni, saya pun tak tahu, mungkin sebabkan website ni dia terus ambil indeks MSCI ni, dan tak semestinya Public Mutual ambil ini sebagai indeks. Indeks ni nak tengok dia punya performa je, dengan ni macam mana kan. Tak apa. Jadi yang penting sebenarnya kita kena tengok prospektus yang paling tepat sekali dia ikut. Okey, sebabkan saya tak ada prospektus untuk public mutual, kita akan comparekan dengan satu lagi contoh yang lain, iaitu Spring Investment Dynasty Equity Fund. Yang ni pun dia ada, dalam ni dia ada China, nama dia Dynasty. So lebih kurang mirip dengan Islamic Asia Tactical ni. Kita boleh tengok sikit, godek sikit, tengok macam mana. Okey. So ini dia punya prospektus. Okey, ni. Okey, dia growth lah, Greater China. Okey, ini dia punya prospektus lah. Sebenarnya semua unit trust mesti ada prospektus. Kita kena baca dulu lah kalau kita ikut. Jangan terus rembat je kan. So ini dia punya apa yang dia cerita lah. Okey, ni kita boleh baca dia punya statement-statement, ada yang penting lah. Okey. Okay, kita pergi kat dia punya tempat dia tu, sebab ni ada banyak 386 page, tapi company Spring ni dia lambak semua sekali dalam satu dokumen. So ni dia punya objektif lah, objektif dia untuk Greater China tadi tu. So dia akan invest dekat China, Hong Kong, Taiwan. Fund juga ada invest sikit dekat Malaysia, Singapore, US. So macam tu kita baca prospektus lah. Yang ni mungkin dia punya ni kita boleh abaikan lah. So ni dia punya asset allocation, dia akan invest sebanyak 70% daripada dia punya fund tu. Maksudnya kalau kita masuk RM1, 70 sen tu pergi dekat saham, equity yang berkaitan dengan syariah saja. Lagi 30 sen tu akan masuk kat sukuk dan aset yang lain lah. So ini dia punya risiko-risiko dia lah. Apakah risiko? Contoh-contoh risiko ni, syariah compliant derivative risk lah. Dia kemungkinan akan ada saham dalam fund tu yang jatuh kepada taraf tak syariah. So apa yang dia akan buat? Kita tengok kat bawah. Okey, ni contoh. Sebelum tu kita pergi untuk yang macam tadi kita bincang, performance dia akan tengok dekat ni, Dow Jones Index. So performance dia ambil dekat Dow Jones Greater Index yang tadi tu. Dow Jones Islamic Market Greater China Index. So kita tengok balik metodologi ni, memang keluar balik Syekh Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Jadi memang sama metodologi dia, benchmark dia pun sama. So kita tak payah risau sangat. So ini dia punya yang tadi risk tu. Okey, dia cuma boleh enter syariah compliant punya contract. Okey, ni dia kata tadi yang risiko tu lah. Risiko reclassification lah. Contohnya kalau ada antara salah satu syarikat yang dilaburkan telah jatuh status daripada syariah kepada non-syariah, jadi advisor dalam syariah tu dia akan bagi tahu, dan fund manager kena buat tindakan untuk keluarkan syarikat atau saham yang telah disenaraikan tak patut syariah tu, keluar daripada fund tu, yang mana mungkin akan ada loss lah, tapi itu kena buat. Tu memang adalah tanggungjawab fund manager tu lah. So nak cakapnya, apabila kita masuk dalam unit trust ni, kita tak payah nak risau sangat lah, sebab
fund manager akan buat kerja semua. Kalau salah satu syarikat tu dah jatuh pensenaraiannya daripada nilai syariah, daripada senarai patuh syariah, fund manager tu akan buat kerja dia lah. Kita kira boleh relax lah. Kita okey. Itu je lah cerita ya. Macam mana, apakah itu indeks? Kesimpulannya hari ni, apakah itu indeks yang kita bincang tadi tu, dan macam mana nak tahu syariah. Lepas tu kita dah tengok macam mana dalam prospektus macam mana ditulis cerita-cerita yang berkenaan indeks tu. Okey, sekian, terima kasih.